Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 6 akan membentangkan tentang penghasilan output bahasa. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Haris, Inessa Ana Ugab, Nur Alyani, Nur Nazila, Nur Fazwani dan juga saya, Nur Ainatun Nadia binti Zainuddin. Saya akan memulakan pembentangan grup kami tentang maksud penghasilan output bahasa. Apa itu penghasilan output bahasa? Output bahasa ialah hasil pengeluaran bahasa yang terhasil apabila bercakap. Psikolinguistik juga adalah bidang yang kaji mekanisme mental semasa penghasilan output dan juga pertuturan bahasa. Dalam komunikasi, kita perlu merancang mental yang terperinci daripada peringkat wacana kepada pelaksanaan artikulasi. Yang seterusnya, penghasilan output bahasa menghubungkan dua perkara iaitu luaran dan dalaman. Apa yang dimasukkan dengan dua perkara luaran dan dalaman ialah apa yang kita fikirkan dalam akal dan juga apa yang kita keluarkan sebagai lisan. Yang seterusnya, tujuan penghasilan bahasa ialah untuk mengkaji mental apabila bertutur. Penghasilan output bahasa berkaitan dengan konsep kesahan bahasa iaitu kesahan bahasa ialah konsep keilmuan yang mengandaikan bahawa huraian yang dikemukakan untuk menghuraikan sesuatu hal seharusnya menepati dengan apa yang berlaku. Dan seterusnya, terdapat 3 aspek proses mental iaitu andaian tentang interlokutor, 4 maksimum penghasilan ujaran iaitu kuantiti, kualiti, relevan dan pelaksanaan. Apa yang dimasukkan dengan kuantiti dalam maksim ini ialah apa yang kita katakan itu sebanyak mana, sedikit ataupun banyak. Yang kualiti pula sama ada apa yang kita katakan secara lisan itu bernas ataupun tidak. Manakala relevan sama juga macam yang kualiti tadi, bernas ataupun tidak, benar ataupun tak. Dan pelaksanaan apa yang kita fikir, kita cakapkan. Dan seterusnya, prinsip kooperatif mestilah digunakan dalam komunikasi. Aspek proses mental pertama tadi yang tentang andaian tentang interlokutor tu. Interlokutor tu maksud dia orang yang menyertai sesuatu perbualan. Manakala kooperatif pula ialah kita perlulah beli info yang tepat dan jelas. Maksudnya tidak boleh ada tokok tambah. Apa yang dapat saya simpulkan daripada penghasilan bahasa ialah penghasilan output bahasa hanya ada apabila seseorang itu mempunyai input yang disimpan dalam memori. Contohnya, kalau tiada perkara yang kita simpan dalam memori, jadi tak bernaslah apa yang keluar. Yang seterusnya, untuk jadi pengguna bahasa yang baik, seseorang memerlukan pengetahuan tentang rumus-rumus nahu dan kemahiran untuk mengemukakan output. Yang seterusnya, penghasilan output bahasa terdiri daripada 2 subtopik iaitu langkah penghasilan ujaran dan juga hubungan antara pemahaman dan penghasilan output bahasa. Saya menjemput pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fazwani binti Abdul Rashid. Terdapat 4 langkah dalam penghasilan ujaran iaitu tingkat mesej, tingkat fungsional, tingkat posisional dan tingkat fonologi. Oleh itu, saya akan menerangkan maksud ujaran terlebih dahulu. Sebelum saya menerangkan salah satu langkah penghasilan ujaran tersebut iaitu tingkat mesej. Ujaran bermaksud seseorang itu dapat mendengar dan memahami perkara yang disampaikan oleh individu lain. Ujaran merupakan suatu bentuk yang kompleks kerana seseorang itu tidak menyedari bunyi-bunyi yang dihasilkan melalui udara. Lazimnya, seseorang itu akan meneliti setiap perkataan yang diucapkan untuk memahaminya. Terdapat beberapa peringkat ujaran iaitu ujaran satu kata dan ujaran dua kata. Ujaran satu kata jelas digunakan untuk tujuan komunikasi. Ibu bapa mentafsirkan ujaran seperti ini dan bertindak balas terhadapnya. Dan dengan itu, perbualan adalah mungkin. Bahasa-bahasa yang digunakan adalah penuh makna, tetapi terdapat banyak perdebatan baru-baru ini dalam karya psikolinguistik tentang sejauh manakah makna yang boleh dianggap sebagai hasil daripada ujaran yang pendek dan tidak berstruktur ini. Pertuturan kanak-kanak kecil hanya boleh difahami mengikut konteks.
Lambang-lambang bahasa hanyalah sebahagian daripada situasi interaksi yang kompleks, termasuk gerak badan yang diarahkan kepada orang-orang yang ada dan objek-objek, arah pandangan dan pola intonasi pertuturan. Penggunaan pita rakaman bersama-sama nota konteks yang terperinci dan yang lebih baru iaitu pita video telah memungkinkan pemerhatian konteks-konteks pertuturan dengan terperinci dan ramai penyelidik telah berasa puas adalah mungkin untuk mengira maksud komunikasi yang lebih dalam pada kanak-kanak daripada yang dapat ditunjukkan dengan makna satu kata semata-mata. Sehingga pada akhir peringkat ujaran, satu kata, kanak-kanak mempunyai perbendaraan kata yang agak banyak, ditambah dengan para intonasi bagi membezakan permintaan, pernyataan, soalan, sungutan dan sebagainya. Banyak penyelidik telah mengambil perhatian suatu jangka waktu, iaitu dalam masa yang pendek sebelum kemunculan ujaran yang panjang iaitu ujaran dua kata yang terdiri daripada kata-kata tersendiri yang berderetan dan dituturkan dalam situasi yang sama tetapi mempunyai kaitan dari segi makna. Dalam ujaran dua kata ini, untuk menggunakan gerak badan dan bunyi yang bersifat komunikasi, kanak-kanak mesti mengubah haluannya daripada matlamat yang diingininya kepada orang dewasa mengekalkan matlamat itu di dalam minda. Sama seperti suatu matlamat mesti dikekalkan dalam minda semasa kanak-kanak mencari dan menggunakan alat. Seterusnya, tingkat mesej berlaku apabila pembicara mengumpulkan notion-notion ataupun idea daripada makna yang ingin disampaikan untuk lebih jelas. Penghasilan mesej akan dipengaruhi oleh pengetahuan penutur sebelum sesuatu perbualan itu berlaku. Pengetahuan penutur tentang situasi persekitaran serta pengetahuan tentang dunia. Sebagai contoh, ayat yang berada di tingkat mesej ialah Ali sedang menyuapi anaknya. Terdapat beberapa maklumat yang ada pada fikiran pembaca. Antaranya ialah adanya seseorang, orang itu lelaki, dia sudah menikah, dia mempunyai seorang anak, dia sedang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu adalah memberi makan kepada anaknya. Langkah penghasilan ujaran yang seterusnya ialah tingkat fungsi atau tingkat fungsional. Tingkat fungsional ini terbagi kepada dua proses. Proses pertama atau dikenali proses pemilihan teknikal. Proses pemilihan teknikal ialah pemilihan bentuk leksikal yang sesuai dengan mesej yang ingin disampaikan dan informasi gramatis untuk membentuk leksikal tersebut. Dalam contoh ayat, Puan Nabilah sedang marah anak-anaknya, kita dapat lihat wanita ialah Puan Nabilah, perbuatan ialah marah, pelaku ialah Puan Nabilah dan penerima ialah anak-anaknya. Seterusnya, kita pergi kepada proses kedua atau dikenali sebagai proses penugasan fungsi. Penugasan fungsi ialah memberi fungsi kepada perkataan yang dipilih. Ia mempunyai hubungan kait antara sintaksis dan fungsi gramatis. Seterusnya, penugasan fungsi ini juga harus berkaitan dengan subjek dan predikat. Sebagai contoh, subjek ialah Puan Nabilah, predikat atau objek ialah anak-anaknya. Langkah penghasilan ujaran yang ketiga ialah tingkat kedudukan atau tingkat posisional. Tingkat kedudukan ia merupakan bentuk leksikal. Untuk ucapan itu akan disusun. Urutan ini disusun mengikut kesatuan makna dalam hierarki. Bukanlah disusun berdasarkan rakaman yang linear. Tingkat kedudukan ini juga akan mengalami konstituen ayat susunan biasa iaitu subjek plus predikat dan mematuhi hukum DM. Dalam contoh ayat, Puan Lailah sedang memarahi anak-anaknya kerana tidak mengemas bilik, kita dapat lihat diterangkan ialah Puan Lailah sedang menerangkan ialah
memarahi anak-anaknya kerana tidak mengemas bilik. Infleksi atau implikasi daripada tingkat kedudukan ini akan menyebabkan penambahan imbuhan awalan men dan akhiran I pada kata dasar marah akan membentuk perkataan memarahi. Dalam tingkat fonologi, fonologi merupakan ilmu bunyi yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat artikulasi manusia. Tingkat fonologi ini berlaku kerana hasil dari pemprosesan posisional untuk diwujudkan dalam bentuk bunyi. Menurut Nick Hassan Basni Nick Abkadir pada tahun 2005, fonologi ini bermaksud kajian terhadap fungsi-fungsi bunyi bahasa. Selain itu, dalam tingkat fonologi terdapat bunyi vokal dan konsonan. Bunyi vokal bermaksud bunyi-bunyi bahasa yang bersuara ketika menghasilkannya, udara dari paru-paru keluar berterusan melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa mendapatkan sebarang sekatan dan geseran. Sebagai contoh, dalam bunyi vokal terdapat A, E, I, O, U seperti kita sudah sedia maklum. Oleh itu, contohnya adalah ikan, awal, enak dan sebagainya. Manakala konsonan ialah merupakan bunyi selain dari bunyi vokal. Konsonan ini dia terhasil apabila terdapat gangguan atau halangan oleh alat-alat artikulasi terhadap udara dari paru-paru. Sebagai contoh untuk konsonan adalah berenang, pukul, duduk dan sebagainya. Terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang hubungan antara pemahaman dan output bahasa. Terlebih dahulu, kita pergi kepada tajuk pemahaman bahasa. Maksud pemahaman bahasa dari sudut pandangan ilmu psikolinguistik, terdapat dua jenis kefahaman. Kefahaman yang pertama ialah kefahaman Clark dan kefahaman yang kedua ialah kefahaman Clark 1977. Maksud pemahaman bahasa yang pertama ialah kefahaman yang berkaitan dengan pemahaman terhadap ujaran yang kita dengar. Dan maksud pemahaman bahasa yang kedua ialah kefahaman yang berkaitan dengan tindakan yang perlu dilakukan setelah pemahaman itu terjadi. Secara mudah, kefahaman dapat didefinisikan sebagai satu proses mental apabila pendengar mempersepsi bunyi yang dikeluarkan oleh seseorang penutur dan menggunakan bunyi-bunyi itu bagi membentuk suatu interpretasi tentang apa yang dimaksudkan oleh penutur itu tadi. Secara mudahnya, kefahaman adalah pembentukan makna daripada bunyi. Setelah pemahaman terhadap ujaran itu terjadi, pendengar akan menentukan apakah tindakan yang perlu dilakukan sesuai dengan apa yang difahaminya. Seterusnya, kita pergi pula kepada bentuk-bentuk pemahaman. Terdapat 3 jenis bentuk pemahaman. Yang pertama ialah tahap terendah, yang kedua ialah tahap kedua, dan yang ketiga ialah tahap ketiga. Kita pergi terlebih dahulu kepada bentuk pemahaman yang pertama, iaitu tahap terendah. Dalam tahap ini, ia merupakan kebolehan seseorang yang mendengar dan memahami apa yang dipertuturkan oleh seseorang penutur. Tahap kedua pula ialah merupakan peningkatan dalam memahami apa yang dipertuturkan oleh seseorang penutur dan mengulang kembali apa yang dipertuturkan tersebut. Dan tahap yang terakhir ialah tahap ketiga, iaitu kebolehan untuk memberi reaksi ataupun memberi tindakan terhadap apa yang difahaminya setelah mendengar apa yang dipertuturkan oleh seseorang penutur tersebut. Dan yang seterusnya, kita pergi pula kepada proses pemahaman berkait rapat dengan ingatan. Terdapat 3 proses pemahaman yang berkait rapat dengan ingatan, iaitu ingatan deria, ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Yang pertama ialah ingatan deria.
Ingatan deria juga dikenali sebagai ingatan sensorik. Ingatan ini mencatat apa yang kita lihat, dengar, rasa dan bau. Dengan kata lain, ia mencatat hal-hal yang ada dalam indera kita. Ingatan sensorik ini cukup pendek. Walaupun kita mengalihkannya ke ingatan jangka pendek, ia akan menghilang secara segera setelah apa yang kita fikirkan itu berakhir. Yang seterusnya ialah ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek ini merujuk kepada beberapa banyak item ataupun data yang disimpan dalam satu masa setakat mana seseorang itu dapat memberi penumpuan secara sedar dalam masa yang pendek. Dan yang terakhir ialah ingatan jangka panjang. Ingatan jangka panjang ini ialah apa yang dimaksudkan oleh orang ramai apabila mereka bercakap tentang ingatan. Ia sering merupakan sasaran yang memerlukan pembaikian melalui teknik-teknik ataupun kaedah-kaedah yang bertujuan untuk memperbaiki ingatan. Itu saja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari pementang sebentar tadi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua yang sedang mendengar sekarang ini, terutama sekali Dr. Haida dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Nama saya Muhammad Haris bin Cik Hussein, nombor matrik D2021094628. Pada hari ini saya akan menyambung bahagian terakhir pementangan oleh kumpulan saya iaitu penghasilan output bahasa dengan subtopik saya sendiri iaitu hubungan antara pemahaman dan penghasilan output bahasa. Jadi jika tanpa berlengah masa lagi, saudari dan saudara boleh rujuk kepada slide pembentangan yang telah kami sediakan. Akan nampak pada bahagian terakhir ada satu carta alih. Carta alih ini yang akan saya gunakan untuk mempersembahkan isi saya pada hari ini. Okey. Jadi pada carta alih ini kita dapat lihat tiga proses yang berlaku secara urutan. Proses yang pertama kita dapat lihat hubungannya ialah seseorang itu akan diberikan input di mana mereka akan memahami sesuatu maklumat itu ataupun sesuatu bahasa itu. Kemudian maklumat itu akan bergerak kepada memori mereka, di mana mereka akan ingat tentang satu perkara itu dan ia akan kekal di situ. Kemudian akan bergerak kepada fasa ketiga iaitu fasa penghasilan output bahasa. Di sini kita dapat lihat proses di mana mereka mengeluarkan semula apa yang telah mereka faham dan apa yang telah mereka pahat di dalam memori mereka. Dengan cara ini mereka dapat menghasilkan semula apa yang telah mereka belajar, apa yang telah seseorang itu belajar dan faham dan ingat. Dan itulah ianya hubungan antara pemahaman input dan penghasilan output bahasa. Sekian, terima kasih.